Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standard pembelajaran tajuk Adab berkomunikasi. Murid dapat pertama menyatakan maksud komunikasi, yang kedua menerangkan adab berkomunikasi, dari aspek yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat. Yang keempat, memastikan kesahihan maklumat. Yang kelima, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib. Objektif yang ketiga, merumuskan hikmah beradab ketika berkomunikasi. Dan yang keempat, bertanggungjawab semasa berkomunikasi secara beradab dan istiqamah. Tanya ke Dini. Tapi Dini duduk jauh. Rehe. Nak call Dini lah. Ada orang call. Daminya lah. Assalamualaikum. Dini sehat ke? Dini sehat. Dini duduk kat rumah. Nak jumpa dekat mana? Nanti kita jumpa kat rumah Mek. Dekat rumah Mek. Bye. Assalamualaikum. Nak rumah Mek lah. Nak pergi rumah Mek Jangan sakit kawan. Ledangnya jumpa air. Okey. Okey kelas, pelajaran kita hari ini adalah adab berkomunikasi. Adab berkomunikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Maksud komunikasi terbahagi kepada dua, iaitu bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, perhubungan, manakala dari segi istilah, perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon. Ayuh pelajar, kita tengok prinsip komunikasi Islam. Terdapat 6 prinsip komunikasi Islam. Terdapat 6 prinsip komunikasi Islam. Yang pertama, qaulan balighan, yang bermaksud kata-kata yang tepat mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Yang kedua, qaulan layyinan, kata-kata yang menggunakan bahasa yang lembut. Yang ketiga, qaulan maisura, kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Yang keempat, qaulan ma'rufan, kata-kata yang baik. Yang kelima, qaulan kariman, kata-kata yang mulia. Dan yang keenam, qaulan sadidan, kata-kata yang benar, jujur, tidak berbohong
dan tidak berbelit-belit. Adab berkomunikasi. Yang pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadat dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Yang ketiga, kesesuaian masa dan tempat seperti mengelakkan penggunaan gadget semasa di dalam masjid, menunggang motosikal dan semasa kunjungan hari raya. Yang keempat, memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar, tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta dan berbohong. Yang kelima, tidak menyebarkan fitnah dan membuka aib seperti menghindarkan daripada gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukai. Sebagaimana firman Allah dalam surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma yalfizu min qailin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Hikmah beradab ketika berkomunikasi. Terdapat 5 hikmah terhadap individu. Yang pertama, meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dengan buruk. Yang kedua, melahirkan individu yang berakhlak mulia yang dapat menjadi contoh kepada orang lain. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Yang keempat, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengamalkan adab yang mulia. Dan yang kelima, dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berperibadi unggul. Hikmah terhadap masyarakat. Terdapat 4 hikmah terhadap masyarakat. Yang pertama, hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat bersefahaman yang ditunjukkan. Yang kedua, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Yang ketiga, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi. Yang keempat, dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Sekian dulu untuk hari ini. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.